wabarakatuh. Apa khabar cik? Okey cik, daripada mana tadi cik? Daripada Muar. Muar. Okey. Tujuan datang ke sini hajat cik? Makcik bilang makcik pergi hospital tak ada apa-apa sakit. Cuma ada masalah sikit je kan. Makcik ada darah tinggi tu je. Jadi makcik pinggang sakit, lutut sakit, dia macam ada macam sesuatu macam ni. Macam berat ni. Berat. Itulah. Tapi dalam perut ni macam sakit. Bila ada masa-masa sakit. Cik umur berapa? Dah 63. 63. Alhamdulillah Okey cik kita akan tengok dulu ada apa kat sini insya-Allah. Apa saya nampak kat macam ni ada saka, ada sihir, ada gangguan lah. So sihir tu mungkin permainan orang, mungkin lama-lama dulu ke wallahu alam lah. Okey nah. Ada sebelum ni ada kerja apa-apa tak sebelum ni? Ya. Sebelum bersara ni kerja apa sebelum ni? Tak kerja lah, suri rumah sepenuh masa. Ada pergi ikut catering tu je. Ikut apa? Ikut catering. Oh ikut catering. Okey untuk rawatan ni kita akan rawat darah tinggi insya-Allah. Kita akan buang benda-benda negatif. Terutama sihir, gangguan, saka keturunan. Okey, apabila kita buang keseluruhan tu, insya-Allah macam darah tinggi apa semua, kita gunakan herba janggut adam lah. Herba janggut adam ni kita akan pulihkan lah. So daripada makcik cakap tadi yang dalam rahim tu ada rasa macam gerak-gerak kan tadi kan, dekat perut sakit, dekat kaki tu ada salah satu permainan orang lah insya-Allah. Jadi dekat sini untuk buang saka keturunan RM250, untuk sihir RM50. Jadi tu pulang pada pakcik. Pada pakcik nak buang sihir saja ataupun buang kedua-duanya. Sebaik-baik kita buang kedua-duanya. Ada kala saka apabila kita meninggal dia pergi macam tu, tetapi dia cari makcik punya anak cucu cicit. Ada saka yang diseru, kita nak meninggal susah. Kena ada pengganti serta-merta baru boleh meninggal. Baru kita boleh syahadat nak lafaz tu dengan mudah lah. Jadi saka ni banyak jenis. Saka yang diseru, saka yang dipuja ni seru samalah. Yang dijadikan ilmu. Saka yang dijadikan pendamping. Saka yang tanpa kita sedari. Maksud dia tu semua orang ada saka tapi dia tak sedar saka tu, dan dia tak ambil tahu pun pasal saka. Dia tak pernah ambil pop pun pasal saka. Beranak ada saka, mati pun ada saka. Mati saka lari lah, saka pergi tempat lain pula. Macam tu. Jadi terpulang pada pakcik lah. Makcik nak buat apa? Nak buang saka tu ke ataupun tak ada kat sini. Kalau kita buang, kita hancurkan lah. Kita ambil, kita hancurkan. Bukan kita buang, kita masuk upis pinang, letak bunga, letak pulut kuning, letak telur, kita tolak pergi ke sungai. Tak ada. Macam benda tu tak boleh nak terjun balik pula. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita hancurkan benda yang tidak memberi manfaat ataupun syafaat kepada diri kita. InsyaAllah Allah akan izinkan kun fayakun lah. Jadi macam mana, setuju tak setuju dengan mahal tu? Kalau setuju kita akan buat lah. Kalau tak setuju dengan buang saka, kita akan buat sihir saja. Ada? Saya dah cakap tadi, setiap manusia, saya ada cakap tadi, ada saka keturunan, ada sihir, ada gangguan. Setiap manusia tu ada saka. Dan jangan pernah menyangka kata tak ada. Ustaz di luar sana pun ada saka. Apa beza? Beza dia orang, iman dia orang. Mungkin wallahualam. Okey, ketakwaan dia orang. Mungkin saka pun tak boleh nak kontrol dia orang. Tapi saka ni silent killer, mengambil kesempatan di saat usia kita senja. Bayangkan daripada awal, tiba-tiba hujung sekali kita tergelincir sebab saka. Okey, contoh, saka buat kita jadi frust, ganggu otak, ganggu masalah hidup kita, dugaan bertimpa-timpa, memang betul itu daripada Allah. Tapi Allah bagi menyebab, asbab. Sama malaikat nak cabut nyawa, asbab. Siapa malaikat menangis, minta ya Allah, sedih malaikat, takut khalifah tak nak terima dia akhirat besok. Sebab apa? Salahkan dia, tarik nyawa orang. Tapi Allah kata jangan risau, aku bagi sebab. Jadi dapat sebab dia lah. So samalah yang tadi, saka sebab Allah nak bagi atas ujian. Saka kacau urusan kita, kacau itu ini, rezeki kita kacau macam-macam, sakit penat. Bila kita dah terlampau sakit, penat kita pun hilang semangat, kita pun mula
Ada yang keluar agama, Ya. hilang tingkat keimanan, makin menipis. Jadi saka dia tunggu time tu je. Masa tu dia akan pancung. Dia tak ada kekuatan. Kalau kita tak ada ilmu pun kita pun dia lari. Tapi dah kita tak nampak. Kan? Pasal kita Allah bagi makhluk yang special. Kita ni makhluk Allah yang special. Jadi bila kita ada ilmu, kita gunalah cara ilmu. Kita lawan dia orang. Jadi macam saya cakap tadi lah, saka dia tak ada kekuatan, tapi dia mampu mengawal kita di dalam akal, di dalam hati. Ain tengok, sakit mata, bisik. Saka ni jin. Jin ni bila dia berjaya menyesatkan kita, berapa kali keturunan kita dia sesatkan, salah seorang daripada keturunan kita, maka dia akan dilantik jadi iblis ataupun syaitan. Jadi kalau kita nak cerita berhadis makna, bukan masa yang sesuai. Panjang, nak mencari lagi, nak kupas lagi kan. So macam itulah, kebanyakan kita ambil yang penting-penting sajalah supaya orang faham lah. Saka itu maksyarat jin lah, jenis-jenis bangsa jin. Okey, yang memudaratkan kita, yang akan menyesatkan kita di akhir hari tua kita lah, di waktu senja kita, hujung-hujung kan. Yang orang cakap daripada awal kita dah menuju pada Allah ni. Semua nak menuju pada Allah, betul tak? Ya, betul. Semua nak menuju pada dia. Dah kali mati sakaratul maut tak lepas. Rupanya saka. Ada orang mati tak nak mengucap. Saka. Nampak tak? Alah lah, nantilah, tunggulah. Kan? Jadi itu adalah permainan saka lah. Okey nah, fahamlah sedikit sebanyak saka ni. Jadi 70% penyakit manusia itu datang daripada alam gaib, bukan daripada perkara gaib. Seperti mana ada satu firman Allah, kalau tak salah saya lah, kalau tak salah saya, firman sekecil yang boleh mengalir di dalam darah daging manusia sehingga sekecil-kecil zarah. Bermakna jin ni boleh mengalir dalam badan manusia, boleh jadi kecil, boleh jadi besar. Bukan wujud pada sifat asli dia lah, maksud dia tu. Okey nah. Jadi kalau nak buang, kita ikhlaskan hati kita, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan putuskan, kita akan hancurkan semua perkara, benda-benda yang tidak memberikan manfaat ataupun syafaat, terutamanya ilmu-ilmu ataupun amalan-amalan yang disabotah oleh bangsa-bangsa gaib, insya-Allah. Okey. Ikhlas ni, buat semua sekali ni, RM300 mahal dia. Semua sekali. Selepas tu rawatan susulan tu jika perlu. Jika perlu tu datanglah. Bukan kita paksa buat DU tarikh sekian kena datang. Tak. Datang je bila-bila masa, jika perlu, insya-Allah. Rawatan susulan tu RM50 saja. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kasyif. Kasyif. Okey, syahadat, bismillah. Selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon kepada kehadratnya diberikan kesembuhan, kita dipermudahkan segala urusan. Minta niat dalam hati apa yang kita nak, insya-Allah. Minum lagi habis. Ya, kena habiskan, insya-Allah. Okey. Zikir di dalam hati, Allah Allah Allah, kita akan mulakan sesi rawatan. Bismillah. Bismillah. Bismillah.
Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama takunatu bikum Allah jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innama takunatu bikum Allah jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kak juga tolong. Tanya kaki. Kena berat sini Ya. Tak tanya kaki. Lutut ni ada juga ni. Sekali. Macam mana? Yang lutut ni pun ada juga sekali. Yang ni yang sakit yang kata berat tadi yang ada keras tu kat mana kat sini? Letak sini kaki. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakashifa kulli karbi. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Panggilan untuk nombor 17. Sila masuk ke bilik rawatan. Tujuh belas sini. Panggilan untuk nombor 18. Sila masuk ke bilik rawatan. Bismillah. Allahumma salli. Allahumma salli. Allahumma salli. Allahumma salli. Allahumma salli. Allahumma salli. Bismillah. Aynama takun yatfikum Allah jami'in. أينما تكن يأتي بكم الله Bismillah. Macam mana sakit badan? Pinggang. Dekat sini sakit ke? Sakit ke tak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah.
Kak, Datuk nak masuk pian kereta blok. Pian tak sedar tu. Kereta tu blok. Pian, ada kereta blok tu nak masuk. Dah Kak Zura. Kak Rahim dia. Oh, tu Pian kat situ. Pian, tak boleh masuk Pian. Ada kereta tu parking, lepas tu nak daftar parking lah dulu. Dia blok jalan Pamang. Kalau saya jaga dapat. Sedap. Bismillah. 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 Okey cik, cuba jalan. Rasa macam mana? Jalan sampai sana insya-Allah. Rasa perbezaan dia. Sini. Tentang belakang ni. Pusing. Pusing, berdiri pusing. Jangan duduk berdiri. Bismillah. 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 Panggilan cabang 14 dan 15. Sila masuk ke bilik rawatan. Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Masih jalan belakang ada lagi. Masih jalan. Ada lagi. Kat mana? Kak Zura tengok Kak Zura kat berikat belah kanan dia. Cukup lah tu. Tu dah siap jumpa Sekejap Kak Rahim dah bersih kan? Dah. Air mana? Yang tu. Yang dekat dengan punch card. Dah buat belum? Ha? Dah. Oh, dia jauh ya. Tak perlu lagi sana pun. Daripada jauh je boleh buat kan. Tak payah nak ke sana pun. Rajin sangat nak buat jauh. Oh, ya. Bismillah. Allah masuk. Ada lagi? Masa? Ada sikit lagi lah. Sikit lagi. Sangkut. Sekejap ya. Bismillah.
Okey. Pula yang mana dah? Hmm? Pula dia ni pula. Situ pula. Tak ada ni. Tak apa. Dah, tak ada lah. Sila pastikan telefon bimbit anda sebelum masuk ke dalam rawatan. Panggilan nombor 21. Sila masuk ke dalam rawatan. Untuk medik. Dia sebenarnya kesan saka, asal perasan saka memang berat. Lepas tu dia makan masa nak baik. Sebab dia duduk kat belakang, dia menekan macam ni. Dia menekan kat belakang, lutut dengan pinggang memang akan jadi masalah. Sebab benda lama. Benda tu nanti dia akan makan masa lah. Dia baik sikit-sikit. Cuma yang paling penting benda tu dah tak ada. InsyaAllah. Banyakkan zikir Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Kau letak mic aku bertuah bila bahasa benda tu. Tangan kena cepat. Okey. Apa yang kesan-kesan sakit ni adalah kesan daripada bebanan. Okey, selama kita hidup, umur tadi berapa? 63 tahun. Selama 63 tahun, apabila usia kita menginjak tua, menginjak 6 senja, bebanan tu kita akan rasa. So ibarat dia macam ni. Kita tebuk kaki kita dengan paku. Kita pakai 10 tahun. Kita cabut paku tu, tapi kita terasa ada lagi. Sebab apa? Sebab mindset kita, otak kita dah sentiasa ada kat situ. Sama juga apabila kita kehilangan pasangan kita, kita akan rasa dia ada di sisi, padahal dia tak ada dah. Jadi kita nak hilangkan dia tu makan masa berapa hari? Berbulan-bulan, makan masa berminggu. Ada orang tak hilang apa sudah. Lalah dia pula jadi hilang ingatan, jadi makan diri. Jadi begitulah penyakit. Apabila Allah dah bagi kesembuhan, tetapi kita masih memikirkan ada, kita mencari cak ada tak? Ada lagi rasa. Jadi penyakit tu akan datang balik umpama kita mendoakan diri kita. Jadi insya-Allah kesan-kesan tu kita minta kepada Allah hilangkan, pelan-pelan akan hilang insya-Allah. Jadi untuk saka kat sini kita orang pun tengok memang dah tak ada dah, sihir pun dah tak ada. Jadi dekat sini kita rawat lah yang urat-urat yang rosak, sendi-sendi yang kata tadi ni rosak-rosak ni kat dalam ni menggunakan janggut adam. Okey, janggut adam ataupun air tawar. Air tawar RM15, janggut adam RM70. Mana sana satu pun boleh pilih lah. Tu janggut adam ni bagus lah untuk urat saraf, untuk kita punya dalaman kita, organ kita, semua sekali lah. Lelaki dan perempuan pun boleh gunalah. Kalau kata cik beli satu, boleh kongsi dengan pakcik, tak ada masalah. Untuk mata, urat saraf, gendang telinga pun semua boleh pakai insya-Allah. Jadi sakit-sakit yang kita alami ni atas faktor usia kita, sebab kita dah lewat usia. Jadi bila kita rawat kita buat mudah sakit, mudah maksud dia tu yang orang cakap hospital cakap ni antibody lemah, macam itulah kalau bahasa hospital. Kalau bahasa kita ni roh kita lemah. Roh kita lemah, kekurangan zikir, makan rohani kita, jasmani kita solat 5 waktu iaitu fardu kifayah. Jadi zikir tu adalah rohani kita. Okey, banyakkan berzikir di dalam hati, apa-apa surah pun boleh insya-Allah. Zikir dalam hati yang tidak menggunakan lidah ataupun bibir lah insya-Allah. Sentiasa bertawasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlaskan hati, itikadkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita akan tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nurus samawati wal ardh. Allahumma nurus samawati wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni janggut adam. Kalau kata nak beli janggut adam ni, amalkan banyak ni saja. Okey. Boleh bancuh dengan air kopi. Air teh tak boleh.
Kalau dengan air kosong satu tu lah Air tadi. kosong, satu ni. Satu botol ni, satu sudu penuh ni. So, satu botol ni, satu sudu. 4 kali sehari. Maksudnya kata kalau dah nak buat dalam kopi pun boleh lah. Ada kalau kata buat dalam kopi satu sudu, bermakna tinggal 3 kali lagi dah. Boleh satu botol mineral. Tinggal 2 kali lagi. Minum petang pula. Banyak minum. Bubuhlah satu sudu lagi. Kopi pula petang. Minum petang pula. Tengah hari pun boleh. Allah. Pagi, tengah hari, petang, malam. Dah 4 kali. Cukup satu hari. Tapi dia ada pantai. Lepas solat subuh minum boleh lah. Boleh minum. Pagi-pagi perut kosong minum lagi bagus. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau ada rezeki, apabila tubuh badan kita sihat, InsyaAllah. Kita boleh pergi jauh lagi umur kita. InsyaAllah. Mana tahu. Semua kekuasaan Allah yang tentukan. So dia 1001 macam khasiat. Tetapi yang setakat ni, kalau yang pakai wheelchair boleh berjalan pakai tongkat. Kalau yang lumpuh stroke boleh pakai wheelchair. So ada perubahan dia lah. Jadi sihir ni berulan. Itu yang masalah sihir berulan. Kalau kita dah rawat nanti kena sihir balik. Kadang kena gangguan. Okay. Untuk rawatan sihir ataupun gangguan RM50 saja selepas ni. Tiba-tiba datang lalu kat Melaka nak singgah, RM50 tak ada masalah. RM50 saja. Kalau kata janggut Adam nak beli pakai Shopee, COD, di sini RM70. Campur cas jadi RM70 lebih lah. Saya tak tahulah post berapa. Ada RM10, ada RM4 post kan. Jadi kalau beli kat sini RM70 sahaja. Okay. So ni untuk nano white, untuk matematika kuman lah. Kalau kata gatal-gatal kaki ke mata boleh spray lah gatal. Banyak. Nak serai? Buka spray mata. Pejam mata, pusingkan dalam mata sikit, try. Pakcik mata ada katarak sikit Mata pakcik ni. Ada kelabu tak? Ada selaput dia sikit. Jadi amalkan janggut Adam. So ni mati kuman. Bila mata kita masuk abuk, kita spray ni, insyaAllah kuman akan matikan lah. Okay, kuman-kuman biasa lah insyaAllah. Mudah-mudahan. Berapa tadi? Yang ni RM30, yang ni RM70. 70. So dekat sini pun kita ada minyak wangi kasturi kijan lah untuk gangguan-gangguan lah. So kalau air tu RM15. Tapi saya galakkan cik ambil lah air tu pun. Tambah untuk bilaskan dalaman. Air tu umum. Untuk cucu pun boleh, untuk makcik pun boleh. Semua boleh buat. Niat saja minta dengan Allah SWT apa yang kita nak. Jadi air tu sudah dirukiahkan lah. Yang satu rumah boleh minum lah. Satu rumah boleh minum. Boleh masuk dalam botol spray. Untuk buat rumah kalau ada gangguan-gangguan lah insyaAllah. So air tu nak? Nak. Ni janggut Adam pun nak. Janggut Adam boleh kongsi 2. 1 bulan lebih boleh tahan. 70. Tak apa insyaAllah. Rawatan ni? Tak ada tak apa. So rawatan ni 300 lah. 50 sihir, 50 saka insyaAllah. Okay, ada apa-apa nak pesan dekat netizen? Dekat yang di luar sana, ada apa-apa nak pesan? Tak ada? Okey lah, ada pesannya. Cubalah datang. Sekiranya anda berasa lemah-lemah badan ataupun ada gangguan apa ke kan. Macam makcik ni, ada masalah sikit lah. Itu je. Okey, netizen-netizen yang berada di luar sana, jika ada masalah seperti macam ni cakap tadi, bolehlah datang ke pusat rawatan. Gangguan-gangguan, penyakit-penyakit medis ataupun non-medis disebabkan oleh sihir ataupun gangguan-gangguan makhluk gaib ataupun memerlukan rawatan-rawatan, boleh datang dekat bersebelahan Masjid Tanah, di sebelah petrol Masjid Tanah ni, dekat Kampung Lekuk. Okey, pusat rawatan Tabib Adam Muhammad Isa. Okey. Saya sudahi dengan wabillahi wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun.